Dan mengenai soal jawab, Dato' Yang Bertuah, di Kanada dan sebagainya, semasa soalan dikemukakan, jawapan ada hak masa. Saya telah, ini bukan kali pertama perkara ini kita ketahui. Ini kenapa kita tidak menghadkan waktu kepada semua menteri-menteri di lain-lain negara. Bila menteri-menteri menjawab, dia ada hak masa 3 minit, 2 minit dan ada yang 4 minit. Kenapa kita tidak menghadkan supaya jangan mereka menjawab soalan. Sekali-sekali saya nampak ada menteri-menteri menjawab hingga 20 minit. Apa ini? Ini bukan satu hujahan yang dibuat. Perlu concise, straight to the point. Saya harap ini diambil kira dan perubahan dibuat di standing order. Selain dari itu, Dato' Yang Bertuah, pada bajet ini, kerajaan telah mengatakan bahawa kita dah ada 11 orang berucap, Ahmad. Inilah Yang Berhormat seorang sajalah baru membangkit soalan ini. Ini menunjukkan macam mana sama ada kita peka ataupun tak peka tu. Yang 11 tak ada jemput pun. Terima kasih, Ahmad. Dato' Yang Bertuah, pada bajet ini Perdana Menteri telah mengatakan bahawa 25 mahkamah akan disediakan. Saya nak tanya di mana mahkamah-mahkamah itu, dan adakah saya difahamkan mahkamah-mahkamah tinggi akan disediakan, kemungkinan mahkamah-mahkamah magistrate, mahkamah-mahkamah session. Kenapa perlu kita ada mahkamah-mahkamah ini? Walhal KPI yang dilancarkan ini nampaknya telah menyelesaikan banyak kes-kes yang tertunggak. Walaupun ada bantahan-bantahan dari peguam-peguam di Johor dan di Pulau Pinang. Tetapi kerana sistem di mana KPI dijalankan nampaknya bukan dari sistem kita meningkatkan standard dalam pengujahan atau kes-kes macam mana dia dikendalikan, di mana sekarang KPI adalah untuk menyelesaikan kes-kes dengan fokus ni adalah kepada quantity dan bukan kepada quality. Saya baru-baru ini ada dapat berjumpa dengan beberapa hakim Mahkamah Session, Mahkamah Tinggi dan juga Mahkamah di Magistrate. Mereka mengatakan bahawa terpaksa juga menyelesaikan kes walaupun mereka suka atau tidak, walaupun akan mengambil lebih masa kerana ada KPI. Saya harap kerajaan akan kaji balik. Saya rasa KPI adalah bagus, tetapi jangan too stringent sehingga kita kompromi standard di mahkamah. Itu yang mustahak, Dato' Yang Bertuah. Jangan kita ingat kalau beribu-ribu kes yang tertunggak dapat diselesaikan, semestinya justice has been dispensed with. Justice Harid is justice yang tidak boleh diterima. Dan dalam hal ini, Dato' Yang Bertuah, saya difahamkan Ketua Hakim Tun Azmi telah mengatakan bahawa dengan adanya KPI ini, ia akan menyelesaikan bukan sahaja kes-kes, juga beberapa kes mahkamah tinggi boleh dapat ditutup di negara ini. Apakah rasional dia? Why is he heading to close more high courts when di seluruh dunia lebih mahkamah dibuka? Saya difahamkan Tun Azmi telah kata bahawa jika satu mahkamah tinggi ditutup, ia bukan saja akan menjimatkan wang, tetapi sebanyak 1.5 juta ringgit akan dijimatkan. Dan apakah rasional beliau? Dan kenapa ini dibuat? Dan saya difahamkan hakim-hakim mahkamah tinggi telah berjumpa dengan beliau dan juga majlis peguam telah berjumpa dengan beliau, tetapi tidak ada satu penyelesaian mengenai hal ini. Dan berkaitan dengan ini, Dato' Yang Bertuah, saya harap kerajaan akan mengambil tindakan yang serius untuk mengatasi kekurangan jurubahasa di mahkamah-mahkamah di seluruh negara. Dato' Yang Bertuah, selain dari itu adalah mengenai hal gaji minima di negara ini. Di bajet ini, kerajaan telah mengatakan selepas beberapa perkara dibangkitkan oleh trade union di negara ini dan orang ramai dan beberapa orang, ratusan pekerja-pekerja, permintaan mereka nampaknya mungkin dapat dicapai. Tapi saya khawatir bila kita dengar oleh Perdana Menteri semasa bajet dibentangkan bahawa ada beberapa kecacatan dalam cadangan Yang Berhormat Perdana Menteri. Di antaranya, walaupun beliau berkata bahawa Wage Council akan ditubuhkan, tapi saya rasa, dan ini adalah pandangan saya harap boleh diterima,
Kenapa kita perlu ada minimum wage yang beza dari satu pekan ke satu pekan, ke satu tempat ke satu tempat? Kerana saya rasa itu tidak masuk akal, tidak ada rasional. Kalau sedemikian, Dato' Speaker, seorang pekerja kerajaan yang bekerja di Kuala Lumpur, adakah gaji pekerja jawatan tersebut akan mendapat gaji yang kurang di Ipoh atau di Kuala Terengganu? Bukan, kan? Dan kita perlu ada satu sistem yang sama sekali supaya jangan kita ada gaji minima dari segi dasarnya, tetapi kalau betul-betul bila mengimplementasikannya, sebenarnya pekerja-pekerja pun akan ditipu. Akhir sekali, pekerja-pekerjalah yang akan rugi dalam perkara ini. Saya percaya kita perlu satu across the board di seluruh negara. Kita perlu ada satu gaji yang boleh diguna pakai untuk semua pekerja. Dan yang mustahak adalah berkaitan dengan jawatan gaji tersebut. Dan jika seorang berpendapatan kurang, dia perlu lebih safety net untuk mengatasi, supaya ada kepastian, garanti supaya dia dapat gaji yang sama rata. Berkaitan dengan itu, Dato' dan Ketua, kita ada SOKSO sekarang. Kenapa setiap pekerja, tak kisah dia di kerajaan atau di swasta atau bekerja atau tidak bekerja, ada satu kad insurans yang dapat digunakan seperti di England dan dengan negara lain, supaya mana-mana dia pergi, dia dapat menggunakan kad tersebut dan ia akan menunjukkan bilakah dia mula bekerja, bilakah dia berhenti, dan semua ini akan diliputi dengan insurans. Ini saya rasa ada satu perkara yang perlu diambil kira. Dan kenapa bila Perdana Menteri mengatakan bahawa kita telah pun mencapai full employment, dia kata 3.5% adalah standard yang sekarang statistik menunjukkan hanya 3.5% saja pekerja di negara ini yang ingin bekerja tetapi tidak dapat kerja. Bermakna kita telah mencapai full employment. Tapi adakah ini benar, Dato' yang betul? Saya percaya ini tidak adalah benar. Kerana nombor satu, statistik yang diperoleh oleh kerajaan adalah dari Jabatan Buruh, di mana ia tidak merangkumi semua pihak yang dapat melapor kepada Jabatan Buruh, kerana ramai di antara pekerja-pekerja yang menganggur tidak melaporkan kepada Jabatan Buruh. Dan ini tidak ada statistik yang penuh menunjukkan bahawa benarkah betul-betul hanya 3.5% sahaja masyarakat di Malaysia hanya yang menganggur. Kalau sedemikian, kalau kita terima, kalau katakan kita terima dasar kerajaan bahawa kita ada full employment di negara ini, kenapa kita tidak ada pension fund atau tidak ada retrenchment fund di negara ini? Itu tidak masuk akal, kerana kalau kita ada full employment, semestinya kita ada satu safety net untuk pekerja-pekerja yang telah dibuang kerja atau retrench, di mana mereka juga dapat mendapat hasil bila menganggur dari sistem retrenchment fund ini. Perkara ini perlu diambil kira. Saya difahamkan dalam beberapa jawapan yang telah diberi, dan Menteri Sumber Manusia telah mengatakan di Dewan ini bahawa ada perbincangan dengan ILO, ada perbincangan dengan di Geneva, di mana kemungkinan besar retrenchment fund akan ditubuhkan di negara ini tak berapa lama lagi. Ini saya difahamkan pada bulan Mac tahun ini pun ada satu jawapan yang berhormat Menteri Sumber Manusia telah mengatakan bahawa dalam final stage, sekarang sudah lebih kurang 6 bulan, tidak ada apa-apa tanda menunjukkan bahawa penubuhan retrenchment fund itu akan diusahakan di negara ini. Saya harap satu jawapan yang menyeluruh akan diberi mengenai perkara ini. Satu lagi perkara adalah mengenai sekolah-sekolah Tamil dan Cina, atau ini betul. Betul-betul baru-baru ini Timbalan Menteri Pelajaran telah mengatakan bahawa sebanyak pada 18 hari bulan April 2010 telah mengatakan pada sebanyak 134 juta untuk sekolah Cina dan 64 juta untuk sekolah Tamil. Lagi ada nak sambung, Mat? Ya, ada sambung lagi. tengah hari. Ya. Ya.